Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang datang dan juga semua yang menontonlah kalau ada yang live dan sebagainya ke sidang media yang kita aturkan sejam sebelum terjadi ini. Tapi alhamdulillah, sebenarnya tujuan saya untuk menjemput tuan-tuan dan puan-puan semua datang ke sini untuk membuat satu kenyataan media ringkas. Saya akan membacakan kenyataan media ini dulu. Sebenarnya ada 13 poin dan saya akan bagi kopi ini kepada anda semua setelah tamat insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Arifah binti Muhammad Amin, dalam kurungan Siti Arifah, telah bernikah dengan Muhammad Rayos bin Abdul Rahim di wilayah Songkhla, Thailand pada 10 Januari 2013. Pernikahan ini disahkan oleh Encik Muhammad Nasir bin Awang, iaitu konsul di Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla pada 11 Januari 2013. Perkahwinan tersebut tidak didaftarkan di Malaysia dan ini diakui sendiri oleh Siti Arifah. Poin kedua, Siti Arifah mengatakan kepada saya bahawa dia telah bercerai melalui pesanan mesej aplikasi WhatsApp yang dikirimkan oleh Muhammad Rayos. Berkali-kali Siti Arifah katakan kepada saya dokumentasi cerai masih tiada dan mendakwa bekas suaminya tidak mahu selesaikan urusan perceraian. Siti Arifah tahu ini akan menimbulkan masalah kepadanya pada masa akan datang. Poin yang ketiga, pada setiap masa Siti Arifah mengetahui masih belum ada surat perakuan cerai sehingga sebelum tarikh pernikahan antara saya dan juga Siti Arifah. Saya pada setiap masa sudah mengambil langkah mengarahkan Siti Arifah menyelesaikan hal surat perakuan cerai dengan bekas suami. Tetapi Siti Arifah tidak menyelesaikan sehinggalah beberapa hari sebelum hari pernikahan. Dengan saya. Poin yang keempat, pernikahan diteruskan setelah pihak pejabat agama daerah Petaling berpuas hati dengan pernyataan daripada pihak Siti Arifah bahawa penceraiannya dengan suami sebelum ini telah berlaku. Pernikahan di antara saya dan Siti Arifah dilangsungkan dengan aku janji Siti Arifah untuk memberikan surat perakuan cerai terdahulu selepas majlis akad nikah. Walau bagaimanapun, itu tidak bermakna saya sewenang-wenangnya mengambil mudah hal ini, lantas ia turut menimbulkan keraguan terhadap status perkahwinan saya dan Siti Arifah. Setiap kali saya minta surat perakuan cerai, ada saja alasan yang Siti Arifah berikan. Poin yang kelima, oleh kerana kami telah gagal mendapat surat cerai tersebut dan juga disebabkan keraguan yang timbul, saya bersama Siti Arifah telah ke Songkhla pada 1 Jun 2017 bagi menguruskan cerai taklid di antara dia, iaitu Siti Arifah, dan bekas suami di Pejabat Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla. Poin yang keenam, permohonan cerai taklid Siti Arifah dan bekas suaminya telah diterima oleh Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla dan disahkan jatuh talak 1 pada 13 Julai 2017. Pada poin yang ketujuh, pada 8 Ogos 2017, saya dan Siti Arifah telah ke Pejabat Agama Islam Daerah Petaling
untuk menyerahkan surat cerai taklid tersebut dan menjalani siasatan bersama pegawai tadbir agama daerah. Hasil siasatan mendapati bahawa Siti Arifah masih dalam ikatan perkahwinan dari suami yang terdahulu ketika perkahwinan kami yang berlangsung pada 1 Mei 2017. Poin yang ke-8. Laporan pernikahan sepanjang 2 muka surat telah dipanjangkan ke Mahkamah Syariah Petaling untuk difarakkan, yakni dibubarkan pernikahan, disebabkan pernikahan tidak sah kerana Siti Arifah masih isteri orang. Poin yang ke-9. Hasil persetujuan bersama, permohonan farak akan difailkan oleh saya dan bukannya Siti Arifah. Hasil persetujuan bersama, saya bersetuju untuk mengambil tanggungjawab ini. Pihak keluarga Siti Arifah yang turut berada di Pejabat Agama Islam Daerah pada 8 Ogos 2017 juga turut memohon supaya prosedur ini dijalankan secara tertutup. Poin yang ke-10. Saya ingin mengesahkan bahawa pada pagi Isnin 21 Ogos 2017 saya telah menyerahkan permohonan farak, iaitu pembubaran nikah di antara saya dan Siti Arifah di Mahkamah Syariah Daerah Petaling. Namun, permohonan tersebut tidak dapat didaftarkan kerana pihak Siti Arifah juga telah membuat permohonan yang sama pada hari Jumaat 18 Ogos 2017 di Mahkamah Syariah yang ke-11. Lanjutan pemfailan permohonan farak itu, iaitu permohonan farak daripada Siti Arifah, saya telah pada 22 Ogos 2017 melantik Peguam Syar'i Tuan Haji Azmi bin Tan Sri Dr. Muhammad Rais dari firma Guaman Zulkifli Yung Azmi & Co bagi mewakili pihak saya berhubung tuntutan farak nikah yang telah difailkan oleh Siti Arifah. Poin yang ke-12. Tidak ada sebarang keperluan untuk saya menjawab sebarang persoalan yang timbul dari kenyataan pihak Siti Arifah kerana tiada kepentingan awam dan ada fakta-fakta yang disembunyi serta dikelirukan. Poin yang ke-13 dan yang terakhir. Semoga urusan ini dipermudahkan dan kebenaran akan tetap terbela. Tidak akan ada sebarang kenyataan lanjut sementara menunggu kes ini diselesaikan bagi menghormati kredibiliti dan kearifan pihak mahkamah. Saya Muhammad Hafiz bin Hamidun, 22 Ogos 2017. Terima kasih. Okey Hafiz, sekarang ni dah jadi kecoh daripada benda yang kecil dah jadi lebih besar dan besar ya. Apabila Siti Arifah mendahului pihak Hafiz dalam menyerahkan permohonan farak atau pembubaran nikah ya. Adakah Hafiz masih lagi nak menyimpan Siti Arifah sebagai isteri? Dia bukan isteri saya sekarang pun. Maksudnya apa? Akan datang selepas selesai. Begini, perkara ni saya rasakan sebenarnya perancangan kita untuk saya telah berusaha. Kalau dia kata dia berusaha untuk menyelamatkan perkahwinan ini, kenapa dia bertindak terburu-buru? Saya sebenarnya yang telah, ialah kata orang, melakukan sedaya upaya saya untuk yang pertama menyelamatkan kes perkahwinan dia yang terdahulu.
nombor dua, menyelamatkan perkahwinan saya yang baru saja berusia sebulan 2. 3 bulan. Hari ini dah masuk 3 bulan lah, tapi benda ni dah terjadi. Tapi dalam usaha saya, takkan saya nak mensia-siakan usaha saya kalau kita tidak untuk selamatkan pernikahan ini kan. Jadi sebenarnya apabila tindakan daripada pihak saya sepenuh hati untuk menyelamatkan apa yang dah terjadi dan membetulkan apa yang terjadi, mungkin kerana ialah dia pun kurang arif, kita pun mendapat pandangan dan juga nasihat daripada ramai pakar-pakar ustaz, daripada mereka yang terlibat dengan isu penakahan ini. So saya sebenarnya sebelum ini saya memang bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan perkahwinan ini, namun tidak menemui jalan yang kita katakan mudah, kerana diganggu oleh pelbagai janji-janji serta yang tidak dilaksanakan dengan sempurna oleh pihak sana. Okey, tadi habis cakap pernikahan pada 1 Mei 2017 antara Hafiz dengan Arifah. Pernikahan tu berlaku tetapi dia bukan isteri. Macam mana? No, apabila dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan apabila kita sekarang sudah mengetahui. Okey. So pastinya selepas nikah, bila benda ni tiba-tiba timbul dan berbalas-balas kenyataan dalam IG yang dimulakan oleh siapa dulu? Hafiz dulu mula atau Arifah dulu mula? Minta maaf, saya sebenarnya untuk pengetahuan semua, saya tidak pernah membalas sebarang kenyataan dia. Okey. Dia dalam kita punya usaha untuk menyelamatkan benda ni, kalau boleh kita nak buat benda ni secara tenang, tertutup, hanya diketahui oleh pihak keluarga dan pihak terdekat semata-mata. Dalam itu kita katakan, kita pun sudah memberikan guideline apa yang kita nak cakapkan. Jangan memberi sebarang hint atau sebarang kenyataan yang boleh menimbulkan spekulasi kepada orang lain. Seumpama macam dia tidak menimbulkan apa-apa pada dia tak menimbulkan apa-apa hint kepada dia ni, tapi dengan posting dia sebelum ni, dan benda tu kita cuba kawan. Saya cuba kawan, setiap masa saya cuba kawan. Tidak ada balas, saya tidak membalas dan memberikan reaksi kepada post dia. Kalau ada kata-kata yang kita berbalas di dalam Instagram ataupun saya bukan orang macam tu lah, nak melayan drama-drama yang ditimbulkan. Yes. Kenapa awak bersetuju untuk meneruskan juga pernikahan pada awal ni, kalau memang kalau dia masih tak nampak surat cerai tu, kenapa awak setuju teruskan juga? Saya dah sebutkan dalam frasa ketiga dan keempat tadi. Saya akan terus. Kita kata macam ni, kita dah tahu sebelum kita bernikah dan tidak dapat lagi, kerana tempoh pernikahan tu sangat dekat. Kita berbincang dengan pihak pejabat agama bagaimana kita nak selesaikan masalah ini. Saya tak mau membabitkan pejabat agama, sebab pejabat agama berpuas hati dengan keterangan. Kalau bagi kata bagi saya akan bagi kopi ini, sebab keterangan yang diberikan oleh pihak Siti Arifah, beliau akan mengemukakan surat cerai tersebut selepas majlis pernikahan. Okey, dia ada bagi jawapan tak kepada Hafiz kenapa dia gagal mengemukakan surat cerai antara dia dengan suami terdahulu? Saya juga dah menyatakan perkara ni, alasan. Dia bagi alasan pada Hafiz dan Hafiz terima bulat-bulat. Saya pada setiap masa telah pun meminta. Pada setiap masa. Every now and then you ask from her. So when every time tu jugalah dia come up dengan alasan demi alasan, takkan Hafiz terima bulat-bulat, Hafiz? Disebabkan itu masalah komunikasi yang kadang-kadang mungkin dia pun tak faham kenapa pentingnya surat tersebut, because kita dah pun buat perjanjian dengan pihak majlis pejabat agama untuk menyerahkan surat tersebut. Jadi bukan isu saya terima ataupun tidak. Pada setiap masa, saya dah nyatakan tadi, pada setiap masa saya sentiasa meminta surat tersebut. Sebabnya pada saya yang perlu menguruskan surat tersebut memang sebenarnya pihak dia. Tapi bila dia tampil dengan penulisan dalam IG dia
bagi saya secara peribadi saya baca dan pandangan saya dia menuduh sesuatu yang cukup mengaitkan. Okay? So ramai orang di luar sana termasuk pelayar utusan online, termasuk peminat Hafiz Hamidun nak tahu kesahihan di atas dakwaan kenyataan ayat itu yang keluar daripada penulisan Siti Arifah. Iaitu dia menggunakan istilah kunyit. Kunyit. Apalah, terpulang pada saya, kalau dia buat kenyataan tersebut dia kena buktikan, dan sekiranya berlaku unsur-unsur yang tidak tepat, saya akan anggap itu suatu fitnah, dan pihak peguam saya akan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan saman. Sebab itu boleh menjejaskan bukan saja image ya, tapi credibility nama Hafiz Hamidun dalam industri. Saya benda ni saya dah jangka dia akan, sebenarnya saya tak tahu apa motif kalau orang nak berkata benda-benda yang tidak berkaitan dengan apa yang saya nak suarakan pada hari ini. Saya tidak ambil kisah sebab benda-benda tu kadang-kadang cakap-cakap ni didorong oleh emosi dan tidak berlandaskan fakta. Dan mungkin tak Hafiz pandang apa yang dia katakan itu, menggunakan istilah itu kepada Hafiz adalah just to rebel pada Hafiz sebab dia tak ada alasan lain. Itu saya tidak ada komen. Tak. Untuk dia, saya tak tahu nak cakap apa lah. Itu apa yang dia nak kata. Dia kena bertanggungjawab kalau apa yang dia katakan. Bukan hanya pada dia, kepada semua saja yang buat keterangan, yang buat komen, yang buat posting dalam Facebook, yang mengaku itu ini dalam forum cari.com ke apa benda semua. Kita telah pun mengambil tindakan yang wajar untuk memastikan perkara ini tidak berlanjutan. Okey. Hafiz, kalau dia tak mampu untuk kemukakan bukti, fakta ya, atas tuduhan dia terhadap Hafiz, adakah Hafiz akan mengarahkan peguam Hafiz untuk ambil tindakan saman malu ke atas dia? Saya tidak buat masa ni saya tak nak fokus kepada isu yang remeh. Kepada saya anggap itu isu remeh untuk mengalihkan tumpuan sebenar kes ini. Dia pun tahu kes ini terjadi pasal apa yang telah saya nyatakan. Dia sekarang ni muncul dengan pelbagai kenyataan-kenyataan picisan yang sebenarnya pada saya selagi benda itu tidak mengaitkan saya masih boleh bersabar. Tapi sekiranya dia dah melampaui batas dan bukan hanya pada saya, sesiapa saja yang membuat kenyataan yang melampaui batas dan sehingga menyebabkan reputasi saya terganggu dan sebagainya, kita tidak ada berlaku untuk mengambil tindakan perundangan. Hafiz ada jumpa tak husband Joy untuk settlekan benda ni selepas tak dapat surat cerai daripada dia beberapa kali dia akan minta? Saya tidak ada berjumpa. Hafiz, orang cakap benda ni drama sebab ex-husband Joy sendiri ada masa pernikahan awak 1 Mei tu. Lepas tu dia tahulah, dia aware yang Hafiz akan menikah dengan Joy 1 Mei. Dan juga selepas selepas Hafiz macam ada masalah dengan Joy, dan dia juga ada bagi statement dekat paper, dia kata dia boleh ada masalah dengan aku. So macam benda ni macam yang kalau dia tahu benda ni, tapi kenapa macam dia pula macam pada-pada tak tahu. So apa sebenarnya, adakah ini sebenarnya ramai? Kalau dia saya tak ada jawapan. Kalau daripada dia saya tidak ada jawapan. Sebenarnya pada saya benda ni kita telah pun tahu masalah ni akan berlaku. Seperti saya semua dah nyatakan tadi. Tapi apabila dia pada saya benda ni senang. Bab perkahwinan dia yang terdahulu sememangnya dia yang kena selesaikan. Okey, dia gunakan keluarga ke, dia gunakan orang ketiga ke untuk dapatkan itu pada saya urusan yang daripada pihak dia lah. Hafiz, semalam dekat ada sesi kat mahkamah kan, ada Facebook live semua orang interview Joy. Joy kata semenjak 23 Mei dia dah tak bersama dengan awak dah. Macam yang dia kata yang perkahwinan tak sah dan awak menjauhi dia lah. Tapi awak cakap tadi di salah satu perkara tu awak cakap 1 hari bulan Julai awak bersama-sama dengan dia ke sana. So adakah yang dia kata tu tak benar? Sebab semalam dia kata 23 Mei tu dia dah habis lah dia dengan awak, macam dia dah menjauhi. Tapi awak cakap 1 Julai awak dah pergi ke sana untuk selesaikan lagi. Kita tinggal berasingan daripada hari pertama. Saya tak pernah tinggal bersama-sama dengan dia dan ada mata. Jangan pejabat Hafiz Hamidun ni. Jadi soalannya
Dia kata 23 23 Mei. Tak, dia kata okey dalam Facebook live tu dia kata Kita pergi 6 hari je. okey. Apa yang 6 hari je? 6 hari je bersama. Itu pun tidak, itu pun bukan sebenarnya berturut-turut. Sebab maksud saya sibuk, saya masih kat sini, saya masih terlibat dengan program Astro, Gegar Ganza dan sebagainya. Jadinya kita dah tahu, jadi benda tu kita dah memang sedia maklum. Tapi untuk pergi ke Songkla tu kita bukan pergi berdua, kita ada membawa yang lain. So Hafiz tak rasa ke yang semua cara yang dia buat ni untuk mengaburkan benda yang Saya tidak tahu apa motif dia, tetapi dia telah memfailkan tuntutan itu. So saya dah serahkan kepada peguam saya untuk buat tuntutan balas kepada apa yang dia nak failkan. So Hafiz tak pernah tinggal bersama dengan dia lah sejak kahwin? Tak pernah? Bermalam. Selalu mengadakan. Kita mengadakan apa? Hubungan seks? Tak pernah. Hafiz tak pernah tidur dia. Tak pernah. Daripada hari malam pertama you nikah dia, you tak pernah sentuh Okey, dia. bila membabitkan isu di awal-awal ni, di awal-awal pernikahan itu, okey, pada saya kita cuba menjalankan tanggungjawab seperti mana orang yang baru suami isteri. Tetapi kerana ada keraguan terhadap satu perkara tersebut, saya bertindak untuk menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan masalah pada masa akan datang. Okey, maknanya dalam erti kata yang paling mudah, Ya. Hafiz tidak meniduri isteri. Maksud saya dia lah. Kita terus pada poin dia, iaitu saya tidak pernah melakukan hubungan kelamin dengan dia. Itu yang Hafiz, maksudnya Ya, daripada saya. hari pertama awak nikah, awak dah mula meragui ke status awak nikah ni tak sah? Betul. Awak dah start meragui. Dan kemudian daripada hari pertama tu kita dah dapatkan banyak pandangan dan nasihat. Dan akhirnya apabila jelas dan terang, kita tak tahu penyelesaian ini tidak ada penghujungnya, iaitu surat cerai tersebut, saya rasa wajar untuk saya bertindak menyelesaikan masalah ini. Saya tidak lari, saya tak pernah lari pun untuk menyelesaikan. Saya cuba setiap hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi Joyce malam dia kata dia begitu yakin bahawa pernikahan kamu berdua adalah sah. Di pihak awak masih ragu atau awak yakin bahawa tak sah? Okey, sah atau tidak dia akan ditentukan oleh pihak mahkamah dan terpulang kepada pihak mahkamah. Saya pun tak boleh nak reveal apa yang dia tuntut, tuntutan Farah dia. Dia kata dia nak sah, dia nak yakin perkahwinan ini sah. Dan persoalannya kenapa dia pula nak filekan pembubaran pernikahan? Itu serahkan pada mahkamah lah. Kebijaksanaan mahkamah pasti mengetahui apa yang she herself confidently memang yakin yang pernikahan Hafiz dengan dia sah. Sedangkan itu memang clearly lah dia cakap benda tu. Tapi dia mendahului Hafiz dalam menyerahkan permohonan Farah kepada pihak mahkamah. So dekat situ dah ada contradictory percanggahan. So Hafiz rasa you kahwin dengan perempuan yang macam mana sebenarnya? Saya kahwin atas dasar kita percaya kita sebelum ni atas menjaga hubungan antara keluarga, dan kita faham banyak benda-benda yang lain yang perlu kita sekalikan, iaitu keluarga, perniagaan kita dan sebagainya. Bila berlakunya isu ini, pada saya segala perancangan kita untuk menyelesaikan perkara ini secara tertutup, secara senyap, secara bukan untuk dipublisitikan, akhirnya disensasikan sendiri oleh pihak sana. Pada saya sebaik-baiknya cuba untuk menyelesaikan perkara ini dan menggalas tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. So nak cakap kahwin yang macam mana, saya kata tak apalah, jodoh itu telah pun tertulis. Tapi saya percaya juga sekiranya ada yang terbaik, jalan terbaik, saya akan ikut jalan itu. Hafiz, mungkin sebelum benda ni dibesarkan, awak masih ada harapan dengan dia lah untuk menyelesaikan perkara ni, untuk bersama dengan dia sebab awak nak cari penyelesaian kan. Tapi benda ni sini dah dibangkitkan oleh dia, diprovok. So macam adakah selepas ni kalau benda ni sah, adakah awak masih ingin bersama dia? Sekiranya perkara ni sah, Tak, bukan. Kalau diterka oleh mahkamah sah, adakah awak ingin bersama dengan dia? buat masa ni saya tidak akan yelah, siapa yang mampu nak menolak kan. Kalau ada jodoh, teruskan. Tapi kalau dah tidak ada jodoh, saya sebenarnya pun macam ni, dalam perancangan kita memang kita nak teruskan pernikahan ini sebelum ni.
Tapi dengan apa yang dah terjadi, pada saya kita kena mencari jalan yang terbaik. Senang je. Kalau dia nak jadi pasangan saya, okay, dalam berarti kata nak jadi isteri saya, dia kena dengar cakap saya. Dia kena faham apa yang saya buat ni bukannya untuk pada dia saya menganiaya dia dan sebagainya. Kenapa dia nak kena ada prasangka-prasangka macam tu? Dan sebenarnya mudah saja. Kalau semalam dia menggesa wanita-wanita ya, saya pun nak menggesa jugalah wanita-wanita. Kena faham apabila kita berkahwin ni, tanggungjawab ni bukan hanya terletak kepada suami semata-mata. Isteri pun kena jaga ilmu, isteri pun kena jaga emosi, isteri pun kenalah menghormati suami. Senang je kan, tapi insyaAllah doakan yang terbaik. Ya saya. Hafiz sayang tak sebenarnya hubungan di antara Hafiz dan Joy, dan Joy sendiri? Hafiz masih sayang dengan tak? Okey. Ini dah masuk isu perasaan. Soal hati dan perasaan. Saya telah pun berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kita nak cakap pasal sayang ataupun tidak, saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat mendukacitakan lah jika ia terjadi kan. Tetapi saya sebenarnya dah redha dan terima dengan apa masalah yang terjadi ini, dan kita nak perbaiki dengan apa poin sekalipun. Contohnya jika perkahwinan ini kan, sebelum ni saya punya pandangan, sekiranya perkahwinan ini tidak sah, boleh tunggu edah kerana dia baru saja dapat surat cerai taklif, kemudian mungkin boleh sambung semula dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi ini tidak membenarkan saya untuk meneruskan lagi perasaan saya yang saya rasa saya ni bukannya budak-budak. Saya bukannya diselamatkan kat tepi jalan ke untuk dia. Tidak. Kita berkenalan atas dasar kita kenal secara profesional, kerjaya, kita ada perniagaan sendiri. Kenapa saya sendiri nak menghancurkan benda-benda ini kan? Jadi kalau nak cakap pasal perasaan tu, kita dah lakukan, saya dah lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan perkara ini daripada menjadi cakap-cakap orang yang negatif, timbul fitnah-fitnah yang bukan-bukan. Sekarang ni bila dah terjadi macam ni, saya rasa saya akan mengambil jalan yang terbaik, iaitu mengikut kepada apa yang akan diputuskan oleh mahkamah. Hafiz, dekat selepas 23 Mei yang awak berjumpa dengan dia dan mengatakan perkahwinan ini diragui ayahnya, dia mengatakan selepas tu awak langsung tidak berjumpa dengan dia. Sampai 23 Mei? 23 Mei? Saya tak tahu. Bila awak jumpa kat dia lah, awak memberitahu bahawa pernikahan ini tidak sah, mau meraguinya. Dia kata awak mengabaikan dia langsung. Okey. Maksudnya dia sakit, dia demam semua, awak abaikan dia langsung, awak tak ambil kisah pasal dia langsung. Okey. Okey. 23 Mei tu bila? 23 Mei tu bila? Yang awak kata awak Saya kata. Semalam dia kata awak jumpa dengan dia. Dia kata 23 Mei awak ada jumpa dia. Lepas tu dia kata awak okey, sebenarnya dia macam ni, dia mungkin catatlah setiap tarikh-tarikh itu kan. Tapi saya sentiasa kata pada dia, bukan hanya daripada hari 23 Mei itu pun, sebelum tu pun lagi saya dah berjumpa. Sebabnya kita kena pergi ke Taipei masa tu atas urusan rakaman sama Astro. Jadi saya rasa Astro tu saya apa tarikh sebelum untuk Romantika tu, sebelum ke Taipei lagi saya dah kata macam mana kita nak, sebabnya perkara ni belum okey. Walaupun tidak ada keputusan yang sah, tapi saya kena letakkan ragu-ragu tersebut. Kalau nak kata dia tak abaikan, sekarang ni dia pun mengabaikan. Kalau nak cakap macam ni, macam mana saya nak jalankan tanggungjawab saya sebagai suami? Betul tak? Kalau dia sebagai isteri, dia tidak menghebah-hebahkan, bercakap-cakap dalam Instagram, kenapa? Kan? Kalau tapi sebenarnya memang dia pun dah tahu, saya memang tidak duduk dengan dia. Kan? Dan sebab saya mengelakkan untuk perkara ini berlaku, sementara saya mencari jalan penyelesaian. Saya kata, saya pun dia nak salahkan, kenapa tak settlekan awal-awal. Saya kata benda ni bukannya. Yang pertama, saya tak pernah berkahwin. Nombor dua, saya tak pernah berkahwin dekat Siam. Yang ketiga, saya tak pernah bercerai dekat Siam. Saya tak tahu macam mana. Saya kena bertanya kepada ustaz tu, ustaz ni, pegawai tu, pegawai ni. Saya bertanya ramai orang untuk mendapatkan jalan dan juga penyelesaian supaya masalah ini boleh saya selesaikan secara senyap, secara sempurna. Orang tak tahu elok-elok. Sekarang orang dah tahu, tapi apabila kita masih lagi negotiate lagi sampai hari Jumaat. Sampailah hari Jumaat baru-baru ni tiba-tiba, wah dah berbaik semula. Dia menghantar mesej kepada saya, Mela kita berbaik je lah. Okey, nak baik pula, okey fine. So kita boleh proceed lah di Senin ni.
Oh, so you akan datang dengan siapa nanti Isnin, sebab dia kena dah sign surat tu. Apabila saya nak filekan permohonan tu, dia kena sign dokumen tu, penerimaan dokumen. Oh, saya akan datang dengan asisten saya saja. Apabila saya sampai ke mahkamah pukul 8 pagi, saya balik, saya dah habis urusan saya balik, dan dia akan sampai pukul 9.30. Kemudian tiba-tiba rupanya dia dah nak buat satu sidang media ke apa. Saya tak tahu apa benda yang dia cakap. Apa benda dia cakap, saya kata benda tu tidak ada. Saya bercakap pada hari ini, insyaAllah saya cuba untuk tidak jadi emosi. Saya bercakap berdasarkan fakta semata-mata. Sebenarnya saya dah tak boleh ulas dah, tapi tak apalah, ini kita kira soalan-soalan sampingan. Hafiz, Yes, ada orang cakap dia masih berhubung dengan bekas suami dia, dan ada orang cakap juga yang awak ni seperti macam Cina buta macam tu, dibayar untuk kahwin dengan dia untuk dia selesaikan suami dia lepas ni. So benar ke dakwahan tu? Tidak benar. Cina buta bayar banyak ke? Ada ke istilah Cina buta dalam Islam? Istilah tu dicipta, tapi sebenarnya sekiranya dia Cina buta ni, cerita dia kalau dia dah diceraikan talak 3, tapi nak balik, so tak boleh, you have to get married to someone else, and then baru boleh berbatang balik kan. Maksudnya macam lah, maksudnya kisah tadi tu tak ada lah. Tak ada. Dan Cina Ada soalan lain? Hafiz menyesal tak dengan apa yang jadi? Saya tidak menyesal, tapi saya kesal. Okey. Saya kesal. You kesal dengan Kerana sebenarnya perkara ini boleh kita selesaikan secara senyap dan tidak perlu buat hebahan sebegini. Sebabnya kita sentiasa, pihak saya melalui pegawai perhubungan saya, pihak Cik Nasir, sentiasa kita berkomunikasi dengan dia untuk melaksanakan perkara ini secara senyap, profesional, sebab dia akan melibatkan reputasi saya, perniagaan, kita semua ada perniagaan dan sebagainya. Apabila saya sebenarnya terkejutlah dengan tindakan dia semalam. Rupanya dah lah memfailkan dulu permohonan farak. Saya tak tahu sama dia faham ke atau tidak apa yang dia failkan, itu pulang. Pastinya dia ada nasihat dan juga saya tahu dia pun dah appoint lawyer. So sekarang ni sebenarnya terpulang kepada lawyer saya untuk teruskan pembelaan lah. Sebab saya sekarang ni terpaksa jadi defender pula. It's okay, tak apalah. Tapi sepatutnya kalau dia rasa perkahwinan itu sah, dia sepatutnya memohon cerai, bukan farak kan? Itu terpulang kepada dia lah. Kenapa dia nak memohon cerai? Kenapa dia nak memohon cerai? Dia rasa sah. Dia rasa sah, kenapa dia nak memohon cerai? Tak payahlah buat apa-apa, diam je. Diam saja, buktikan saja yang kamu ni sebenarnya itu yang patut dibuat. Tapi ini bukan saya nak menasihati dia. Dia ada lawyer dia. Saya pun dah appoint lawyer saya. Whichever comes to the hands of the court, I will leave it solely to my lawyer. Sebab sedangkan sebelum nikah ini kalau pasangan yang layman terms lah yang biasa pergi kursus kahwin, betul? Lepas kursus kahwin, sebelum nikah dia akan cek dulu status lelaki, status wanita, betul? Kita dah pergi kursus kahwin sama-sama. Semua dah buat kan Hafiz? Cuma dia tahu saya akan bagi dia kejap lagi. Dia sudah tahu dia tidak ada surat. Tapi that's why saya kata, bila tak ada surat, caranya senang saja. Ada kan? Caranya ada bagaimana? Dia begini. If you kahwin dekat Siam ke, dekat Afrika ke, Uganda ke, you tak register perkahwinan dekat Malaysia, if you nak dapatkan surat cerai, you kena pergi balik negara yang you nikah. Dalam kes ini, pernikahan dia dengan bekas suami dia sah. Dan telah pun ayat saya pertama dalam klausul yang pertama tadi dah disahkan juga oleh Konsulat Malaysia di Thailand. Dan cuma bila dia bercerai dengan suami dia kena tidak pergi dapat balik kat sana kan untuk dapatkan surat cerai. Apabila berlakunya perkara ni sebenarnya ialah fakta-fakta yang diselindungkan. Dia tidak bagi tahu dan dia membabaikan isu-isu lain, mengabaikanlah sakit demam dia, pening dia semua. Sebenarnya ini bukan isu pokok dia. Kan? Sebelum ni pun dia boleh hidup juga, alhamdulillah. Dia bersama keluarga dia dan sebagainya. Saya kata macam mana saya kata of course kalau saya nak hidup dengan dia, saya kena tanggung semua sakit, pening, buruk baik dia. Macam mana saya nak teruskan sekiranya perkara pokok, perkara asas bukan saya tak jelaskan, saya sentiasa dah jelaskan. Saya bukannya jahil agama, terlalu jahil lah pasal agama, saya pun tahulah sikit-sikit, saya tak pandai. Ada yang kata saya ustaz lah, kenapa ustaz pun macam ni? Saya bukan ustaz. Tapi saya ada lah sikit-sikit background agama. Buatlah album sikit rapi. Buat album sikit. Hafiz, Yes, trauma tak nak kahwin lepas ni? Trauma
tak nak kahwin. Saya tak trauma. Tapi saya rasa macam ni, perkahwinan ini ialah satu ibadah, kan? Ibadah ni membabitkan hubungan kita dengan agama. Kalau kita nak ikut agama tu cara yang dia macam ni lah. Kalau kita perkara-perkara lain kita nak ikut, buat berniaga, dia selalu cakap kat saya, oh jangan ni lah, kita kena bayar tax, kita kena jangan rompak duit syarikat. Oh bagus, dari segi management bagus. Saya puji cara dia berniaga, kononnya macam mengikut segala lunar-lunar dan undang-undang. Sama juga dalam bab agama. Macam mana kalau kita nak so saya rasa trauma ataupun tidak, pasti benda ni akan mengambil masa untuk saya adjust balik. Tapi insyaAllah saya rasa benda saya sentiasa positif. Mungkin ada hikmah sebaliknya. Saya pun belajar, orang lain semua belajar. Saya menyeru wanita-wanita di luar sana supaya make sure status kita kena betul, kan? Tak apa, saya tak pernah salahkan dia. Saya tidak menyalahkan dia langsung. Kemungkinan dia tidak tahu, kemungkinan dia pun tak pernah mengalami keadaan macam ini. Tapi kita dah akui hakikat tersebut. Jadi kita sama-sama nak betulkan, sama-sama nak perbaiki. Kemudian timbul isu-isu lain, sensasi-sensasikan yang lain. Mungkin Hafiz terdesak sangat untuk nak nikah dengan dia waktu tu. Ya, tak adalah, taklah terdesak Pak. Kita kenal bulan 1, kita bertunang bulan 3, kita bernikah bulan 5, ada 5 bulan. Masa tu cukup. Saya kata pada senang, kalau dia nak berkawan dengan saya, istilah dia, saya bukan berkawan untuk saya saja nak cari member penpol ke tak ada mana. Kita kata berkawan untuk teruskan perkahwinan. Ada orang kata, oh kenapa berkahwin awal sangat, terburu-buru ke? Bukan masalah terburu-buru. Kita kata kalau nak berkenalan tu kita boleh lanjutkan selepas pernikahan pun boleh. Tapi saya rasa masa kita daripada bulan 1 sampai bulan 5 tu saya rasa InsyaAllah cukup untuk kita kenal dan lakukanlah benda-benda yang tak settle. Benda ni sebenarnya kalau mendapat kerjasama dan tidak dilengah-lengahkan oleh perkara-perkara yang remeh-temeh, alasan dan sebagainya, kan? Kalau dia rasa saya tidak bersungguh-sungguh, kenapa perkahwinan tu dalam keadaan yang kalau orang kata singkat pun kita usahakan sampai terjadilah. Masa tu pun main komitmen saya, masa tu saya dah terlibat dalam program di Astro. Memang program saya memerlukan masa seminggu 4 hari saya kena berada di set. Dalam masa sama saya cari juga, saya lari juga. Pun dia boleh buat kenyataan. Takkanlah saya ni tak mempertahankan benda ni, kan? Ini satu pengajaran yang Hafiz. Lengoh orang ke? Change tangan. Jangan ambil selebriti jadi isteri. Saya tak kisah siapa-siapa pun, kan? Tapi benda ni saya tidak menyesali kerana telah berlakunya perkara ni. Saya cuma kesal benda ni terjadi setelah kita dah berbincang elok-elok bersama-sama, bukan hanya dengan dia tapi juga bersama dengan pihak keluarga, kan? Kita kenal keluarga masing-masing, kan? Sampai apabila benda ni terjadi, kita semua faham. Kita kata kita kena act cool. Once in a while kita kena keluar gambar dalam Instagram supaya orang yang tak tahu cerita akan tetap anggap benda ni macam biasa. Saya masih keluar buka puasa bersama-sama dengan dia dan keluarga dia. Masa hari raya pun, pagi raya saya ambil dia di Shah Alam, balik ke Perak, dan malam tu dia tidur dengan anak dia dalam bilik. Kita nak suap selera mara, bertanya dan sebagainya. Kita tak cerita pasal mara, kita terkejut nanti pula cerita ni berlaku sebab kita dalam proses untuk selesaikan benda will take time. Kita dah pergi ke Songkla pada 1 Jun. Songkla kata akan mengambil masa 40 hari, 45 hari macam tu. Jadi kita kena bersabar dan tunggu. Hari kedua balik daripada Songkla, terus cakap dah koma dekat hospital. Saya berada di Brunei masa tu. Masih ingat? Saya berada di Brunei, saya ada KL Raya Fest. Saya bukan tak tahu, mak dia pun berkomunikasi dengan saya. Tapi macam mana saya nak buat? Nak hantar ni? Tak apalah, tapi benda tu dah sebenarnya dah tak, bukan isu. Benda tu bukan isu. Saya cuba sebaik-baiknya. Kalau dia kata saya tak ambil kisah macam mana? Saya cuba sedaya upaya untuk buat perkara yang terbaik. Okay. Jadi keputusan mahkamah dalam tempoh berapa minggu lagi? Okey, begini, untuk kes Farak yang dia filekan, buat masa ni mahkamah menetapkan tarikh 14 September 2017 untuk tarikh pendengaran kes ni. Tetapi itu yang apa yang dia filekan. Sekarang peguam saya sedang
laksanakanlah perkara-perkara yang perkara-perkara yang sepatutnya untuk berhadapan dengan tuntutan saman yang dikeluarkan. Saman ni bukan maksudnya ni ke, saman ni kes ni. Bersama. Mungkin benda ni mungkin boleh jadi lagi awal ataupun benda ni mungkin lebih berlanjutan. Tapi pada saya sebenarnya, kalau ikut faktanya, kalau saya registerkan semalam di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, pukul 3 petang semalam, hakim nak dengar dah boleh settle dah sebenarnya. Kesallah saya pun kata saya pun tak nak fikir lama-lama pasal benda ni. Sebab saya ni pun ada keluarga, saya pun ada hidup saya. Kan? Kita pun nak cepat-cepat nak move on, nak cepat-cepat nak settlekan cara baik. Kita ni buat apa? Saya tak pernah pun menyimpan apa-apa dendam ataupun sebab saya cuba untuk selamatkan benda ni secara matang, waras, profesional dan berlandaskan undang-undang, fakta dan bukan emosi. Mungkin dia tak ada kesabaran yang tinggi kot, tu dia mendahului. Pulanglah, tak apa. Habis rasa, habis nampak. Kemungkinan didorong juga oleh nasihat daripada pihak-pihak lain. Mak ayah dia kata apa? Ayah dia dah meninggal. Tak faham. Family dia maksudnya. Family dia sebelum ni memang sentiasa bekerjasama lah untuk kita ini kan. Tapi pada saya dah nyatakan dalam poin saya yang ke-8 tadi. Yang ke-8 tadi tu, keluarga dia pun dah bersetuju untuk buat benda ni secara tertutup dan private. Saya yang harapkan. Dan saya pun tak tahulah, mungkin adalah. Mungkin Hafiz bukan menantu pilihan kot. Oh tak kisah, tak apa. Family awak cakap apa? Family saya, okey. Mak awak apa? Saya yakin family saya, mak dan ayah saya sangat positif dan menerima benda ni secara matang. Saya dah bagi tahu pada mak saya ni pada benda ni pada awal Ramadan lagi. Sebenarnya pada 1 Ramadan. Okey. Saya pergi ke Thailand pada 2 Ramadan. Saya kena cerita pada parents saya dan terlebih dahulu. Dan parents saya sangat positif dan faham situasi ni dan yakin bahawa saya dapat selesaikan dengan baik. Tidak ada bercampur tangan daripada keluarga. Okey. Dan hari ni mak Hafiz tak ada cakap apa-apa. Hari ni okey je. Mak saya pun baru ialah tua kan, kat Perak pun itu. Apa dia? Dah. Cik ni. Ni apa? Ada lagi soalan akhir last. Soalan. Akhir kata daripada Hafiz. Akhir kata, saya berharap sebenarnya macam ni, saya tidak ada niat apa-apa pun untuk membongkar. Ada orang kata, kenapa saya nak kena cerita semua ni? Saya kena cerita lah, because ini membabitkan pernikahan saya. Kan? Itu saja, saya ulangi sekali lagi. Kemudian perkara yang kedua, elok-elok kita nak selesaikan secara tertutup, secara private, secara berkomunikasi. Tapi pihak sana nampaknya seolah-olah macam tidak menghormati keputusan yang sama-sama kita buat dan cuba untuk keluar dengan kenyataan-kenyataan yang tidak ada kaitan pun dengan tuntutan dia. Tapi terpulanglah, apa yang dia cakap tu dia akan bertanggungjawab sendiri. Dan sebenarnya apa yang saya katakan di sini, semua 13 poin ini peguam saya akan bawa sebagai bahan pembelaan yang akan kita sama-sama hadapi di mahkamah nanti. Apa-apa kenyataan, paling saya mulai saat ini saya tidak akan keluarkan sebarang kenyataan berkaitan dengan isu ini, kerana semuanya saya akan serahkan kepada pihak peguam saya untuk buat dalam. Peguam saya tak dapat datang sebab ada kes dekat Shah Alam, tapi tak apalah, dia pun dah minta segala kata-kata saya ini setelah pun kita go through bersama-sama dengan peguam. Okay. Sekian, terima kasih. Kita pergi minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak soft copy ke hard copy? Soft copy. Saya pergi dulu lah.
Wait sister, ada apa soalan? Kalau yang tu saya Hafiz bagi email juga. Bagi je email juga. Masa? saya tengah nak pergi. Thomas kau belas sini kan? Email juga Kak. Letakkan kertas dekat tempat. Ayo. Hafiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kepada seluruh pelajar Festival Hari Metro, saya Sudirman Muhammad Tahir. Kini bersama dengan Hafiz selepas sesi khas untuk orang kata penjelasan sebenarnya tadi Hafiz. So, soalan pertama saya, perasaan ketika ini selepas orang kata memberi penjelasan segala apa yang dah terbuku daripada hari pertama isu ini timbul sehingga sekarang dan nampak Hafiz lebih tenang orang kata semoga boleh kongsi beliau dah semuanya dah awak bongkar hari ini. Oh, saya tak ada membongkarkan apa-apa pun sebenarnya. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan pernikahan saya. Jadi saya kena tampil dengan fakta-fakta yang tepat dan bukannya didorong oleh emosi, dan kenyataan saya ni semuanya akan dibawa sebagai bahan pembelaan ke atas tuntutan yang bakal difailkan oleh. Tapi nampak Hafiz lebih tenang Hafiz orang kata berhadapan dengan isu ini. Sememangnya saya daripada awal kita tidak mengambil jalan untuk melata, untuk bergaduh dan sebagainya. Jadi kalau ikutkan tindakan saya untuk mengadakan PC ni pun di saat-saat akhir setelah mendapat nasihat daripada peguam saya, sebabnya apa yang telah pun ditimbulkan oleh pihak Siti Arifah nampaknya sedikit sebanyak memerlukan saya untuk membuat penjelasan. Akhirnya bukan hanya menjelaskan penjelasan semata-mata, tapi saya terpaksa bercakap benda-benda yang fakta semata-mata. Itu saja. Okey Hafiz, satu persoalan mungkin yang bukan saja di kalangan pihak media tapi juga di kalangan peminat di luar sana, orang ramai, sebelum akad nikah dilakukan, adakah pihak Jabatan Kami Islam mengetahui berkenaan dengan masalah ini, iaitu tidak ada sebarang pengesahan perkahwinan pertama isteri Hafiz sekarang? Saya telah nyatakan dalam siaran media tadi, sebenarnya memang bukan hanya saya, dia juga tahu, keluarga dia juga tahu, dan pejabat agama telah pun dimaklumkan. Pejabat agama, sebenarnya Jabatan Agama Islam Selangor memang sangat concern dengan perkara ni, tapi setelah dia tampil bersama-sama dengan saksi yang dia bawa dan membuat penjelasan, pihak pejabat agama berpuas hati kerana dia telah pun berjanji untuk memberikan surat akuan perceraian selepas majlis akad nikah, kerana faktor-faktornya ialah kita masa tu sangat hampir kepada majlis pernikahan yang telah pun kita buat pada dalam masa yang terdekat, sangat terdekat. Maksudnya mahu tidak mahu pun majlis perlu diteruskan. Pada saya sekiranya ada jalan penyelesaian, tapi mereka pun saya faham bertindak atas dasar budi bicara lah, dan sebenarnya tidak timbul isu di sini sebabnya beliau telah pun maklum dengan perkara ni. Okey Hafiz, dalam keadaan yang Joy pun sudah memfailkan pembubaran perkahwinan ini, dalam tempoh ini Hafiz, sejauh mana perasaan Hafiz terhadap Joy ketika ini? Dan tadi Hafiz dah menyatakan yang pada mulanya orang kata ingin meneruskan perkahwinan ini, tapi bila dah berlaku terlalu banyak orang kata kenyataan daripada pihak sebelah sana, so dalam arti kata lain, adakah Hafiz sudah tawar hati? Saya tidak putus asa untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak akan berputus asa untuk menyelesaikan masalah ini sebab saya tahu nak ataupun tidak saya terpaksa berhadapan juga kerana ini membabitkan pernikahan saya, dan walaupun benda ni kadang-kadang ada juga bersangkut paut dengan hubungan dia dengan suami yang terdahulu, tetapi dari segi usaha saya tidak akan berhenti, dan saya memang cuba menyelesaikan dengan profesional, dengan tidak emosi. Kalau nak kata pasal hubungan atau emosi dan sebagainya, saya tak perlu ulas
jelas lah. Okey, selepas Joy membuat orang kata sidang media ringkas semalam ya di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, dia mengatakan yang dia cuba sedaya untuk mempertahankan perkahwinan ini, dalam erti kata lain dia masih menganggap kalian adalah suami isteri, dan nampak di situ usahanya Hafiz. Dan sekarang ini bila di sebaliknya pula, orang kata Hafiz tetap dengan orang kata dengan hukum dan fakta yang ada. So soalan saya, bersedia, maksudnya apa-apa saja keputusan Hafiz ingin teruskan perkahwinan sekiranya perkahwinan ini disahkan? Pada saya, stand saya, pernikahan ini tidak sah kerana dia tidak memenuhi prasyarat pernikahan pun. Sekiranya apa? Maksudnya sekiranya sebab Joy dah memfailkan untuk orang kata, Dia memfailkan untuk pembubaran pernikahan ini. Mahkamah akan cakap okey, pernikahan ini dia yang menuntut untuk membubarkan perkahwinan ini. Sekiranya perkahwinan ini terbubar, jadinya tiada apa-apa ni. okay, di pihak dia yakin dengan perkahwinan ini. Hafiz sendiri macam mana? Kenapa dia nak kena failkan pembubaran? Bukan, maksud saya untuk di pihak dia yakin yang perkahwinan korang adalah sah. Tapi di pihak Hafiz sendiri, Okey, saya memang yakin perkara ini tidak sah. Berdasarkan fakta dan juga benda-benda dan disokong oleh usaha-usaha yang telah kita lakukan. okey, so mungkin kata-kata daripada Hafiz untuk orang kata kepada semua orang yang orang kata memberikan pelbagai spekulasi untuk perkahwinan Hafiz ini. Apabila kita dah pun bawa kes ni dia pun telah membawa kes ni ke mahkamah untuk putuskan, saya rasa cukup sekadar di sini sajalah saya punya. Saya tidak akan memberi sebarang komen lanjut sebab semuanya akan saya serahkan pada peguam. Tapi apa-apa pun, insya-Allah saya harap benda ni akan diselesaikan secara baik, dan sebenarnya saya tidak ada dendam apa-apa. Saya bersikap positif dengan apa juga benda yang bakal kita hadapi. Okay, yang terakhir, Joy maklum terbukti berbentuk orang kata video dan rakaman sebagainya. Hafiz maklum benda itu? Saya video apa? Video kalau nak cakap video nikah, memanglah semua orang satu Malaysia pun tahu kita dah nikah. Kan? Video yang lain? Video apa tu? Video apa? Cuba cerita sikit. Bagi tahulah. Bagilah tahu, tak apa. Kenapa dia nak sembunyikan fakta? Sekarang ni faktanya video ataupun tidak itu tidak berkaitan langsung dengan tuntutan yang dia nak buat ni. Itu saja. Kalau benda tu video dah mengaibkan, dia dah masuk kes lain, so kita tunggulah tindakan daripada pihak lawyer saya untuk ambil tindakan yang seterusnya pula. Sebenarnya dia kena videokan sebenarnya pasal benda yang lain yang lagi penting. Benda yang tak penting tak payah video. So video apa tu? Mana saya tahu. Dia memang akan ambil video. Allah. Okeylah Hafiz, terima kasih banyak untuk bersama kami hari ini, dan teruskan bersama kami di live Facebook Harian Metro. Assalamualaikum.